Bismillahirrahmanirrahim. Rukun wudu. Baik. Difardukan wudu ketika malam Isra' dan Mi'raj setahun sebelum hijrah. Jadi wudu ni dia perbuatan yang telah diwajibkan. Difardukan maknanya telah diwajibkan ke atas umat Islam. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra' dan Mi'raj. Waktu ketika itulah bersamaan dengan kefarduan sembahyang 5 waktu. Kefarduan sembahyang 5 waktu. Bila tu Isra' dan Mi'raj? Iaitu setahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah, setahun sebelum Nabi hijrah, ketika itulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Jadi disyariatkan wuduk berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Lupa nak letak teks Quran tu. Lupa nak letak teks Quran tu. Dia biasalah kita nak buat kerja cepat, kan. Sampai lupa nak ambil teks Quran. Okey, jadi surah Al-Ma'idah ayat 6. Siapa boleh masih dia boleh sebut ayat tu. Okey. Ayatnya ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi perintah ni dia ada dalam, boleh rujuk nanti surah Al-Ma'idah ayat 6. Memang kaifiat wuduknya Allah telah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Disebutkan secara khusus. Nak basuh yang mana? Kan? Cuma yang lebih khusus daripada tu tak disebutkan lah. Maknanya nak basuh muka contohnya. Nak basuh muka tu daripada sampai mana? Daripada mana sampai mana nak basuh. Jadi tu tak disebutkan. Yang disebutkan Allah sebut dalam Quran faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu ilal marafiq, sampailah ke siku, wamsahu biruusikum. Tadi basuh muka dengan tangan basuh. Tetapi sampai dekat kepala, sapu. Jadi basuh dengan sapu ni dah ada perbezaan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, tapi tunggulah, maknanya jangan tengah-tengah time cakap tu tiba-tiba tanya. Tunggu habis cakap, pada boleh tanya. Tak ada soalan. Okey. Jadi penerangan tentang wudu ni sangat detail dalam Quran. Tetapi yang maknanya kita kata daripada mana kan? Muka, contoh basuh muka daripada kawasan mana sampai mana. Kita muka ni banyak kan. Ada muka belah atas, belah bawah, belah kanan. Okey. Baik, jadi difardukan wuduk ketika malam Isra' dan Mi'raj. Maknanya wuduk ni difardukan. Sebelum difardukan, ada tak wuduk? Perbuatan wuduk ni ada. Perbuatan wuduk ni ada sebelum ni. Cuma tak difardukan. Baik. Jadi macam mana orang zaman dulu sebelum Rasulullah maknanya nak beribadat, zaman Nabi dululah, nak semayang kan, dia ada semayang, solat ada, nak beribadah semua ada. Jadi setiap kali nak beribadah mereka diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi. Bukan wuduk. Jadi wuduk ni sebenarnya dah satu kita boleh kata satu rukhsah dah kepada umat Islam, tak payah susah kan. Jenuh kita kan, setiap kali nak semayang kita mandi. Setiap kali nak semayang kita mandi. Jadi umat dulu dia tak adalah semayang 5 waktu sehari tu kan. Umat dulu dia semayang ibadah, semayang 2 waktu sekali malam difardukan wuduk untuk semayang. Itu kalau kita berhas kecil lah. Okey. Baik, kita terus lagi. Fasal fardu ataupun rukun wuduk ada 6 perkara. Rukun ni saya dah sebut dulu. Dia mesti ada dalam perbuatan tu. Contoh wuduk, rukun tu mesti ada dalam wuduk. Kalau semayang, rukun tu mesti ada dalam semayang. Dia bukan di luar semayang. Tapi kalau syarat wuduk ataupun syarat semayang, dia ada di luar semayang, di luar wuduk, dan berada di dalam semayang juga. Dan di dalam wuduk. Dia kena kekal sampai habis, selesai wuduk dan selesai semayang. Kalau tak faham tanya. Baik. 6 Yang pertama niat. Okey, jadi niat ni apa maksud dia? Maksud niat adalah berkehendak. Kita nak, mau. Orang tanya mau ke tak mau? Mau. Mau tu niat lah tu kan. Dia makan nasi, ambil tangan, dah ambil kita kata
dah ambil cedok makanan tu, suap dalam mulut kan. Maka bila dah suap dalam mulut, itu dia dah niat nak makan. Walaupun kita makan, kita mana ada sahaja aku nak makan, tak ada. Kita makan je. Kan ada juga orang dia makan, dia tak perasan dia makan. Kan contoh macam dia tengah tengok movie. Orang dia duduk kunyah popcorn. Itu dia tak niat dia nak makan tu, dia makan. Kan. Tapi ada orang dia makan memang, aku nak makan ni, kan. Bila kita nak makan ni, maknanya dia niat tu dia nak makan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan perbuatan kita tu. Yang kita perasan dia nak semayang je. Kan? Jadi, ia berkehendak kepada sesuatu beserta dengan perbuatan. Jadi, kehendak kita dengan perbuatan kita ni dia serentak. Beserta maknanya dengan maksud serentak. Beserta dengan maksud serentak. Sebab itulah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ni, dalam sembahyang, dalam ibadat-ibadat lain, melainkan puasa, semuanya mesti niat ketika perbuatan tu. Maknanya niat dan perbuatan tu dia serentak. Kalau solat, niat tu waktu semasa kita sebut lafaz takbiratul ihram. Bukan angkat tangan tu. Takbiratul ihram yang kita sebut tu. Kalau kita tak angkat tangan pun sah je. Okey, jadi kita sebut Allahu Akbar, niat tu mesti ada dalam takbir. Tak boleh ada sebelum, tak boleh ada selepas. Sama juga macam wuduk, bila nak niat. Okey, itu nanti akan sebut. Okey. Cara niatnya adalah sama ada dengan niat mengangkat hadas, bersuci untuk solat atau seumpamanya. Jadi kita nak niat ni niat apa? Niat apa kan? Sebab kita nak wuduk, jadi niat kita adalah niat untuk berwuduk. Niat tu penting. Sebab kalau kita tak berniat, ibadat kita tak sah. Sebab kita punya ibadat ni bergantung kepada niat. Semacam hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Bin niyat tu kan kita kata sesungguhnya amalan itu dengan niat. Jadi kat sini ulama dia berbezalah. Ada kata kan maknanya dengan niat tu, maknanya niat tu kena ada waktu tengah buat tu ke ataupun sebelum buat. Yang selepas buat tu bukan dah kan. Yang tu semua ulama sepakat mana ada niat selepas buat. Dia sebelum ataupun semasa. Jadi bin niyat, lafaz bin niyat, ba tu maksudnya dengan. Bin niyat, dengan niat. Jadi ada ulama mengatakan bin niyat tu maknanya beserta, serentak. Ada kata sebelum. Kan? Okey. Jadi macam contoh, kita buat ayat. Saya pergi ke sekolah dengan kereta. Okey. Okey, ni nak bagi faham dulu. Faham cara kita fikir. Saya pergi ke sekolah dengan kereta. Maknanya kita pergi sekolah, kita sekali dengan kereta ke kita duduk belakang kereta? Itu kena fikir. Boleh faham? Jadi, saya pergi ke sekolah dengan kereta. Maknanya saya dan kereta tu duduk sekali. Kan? Dengan kereta. Pergi ke sekolah dengan kereta. Maknanya kita tu duduk sekali dalam kereta tu. Kita tak duduk luar kereta. Kita pergi naik kereta, kita duduk luar kereta. Duduk belakang tu. Macam mana kan? Jadi tak logik sebenarnya. Jadi ulama dia mengatakan bahawa niat dan perbuatan tu diserentak. Jadi benda ni sangat penting lah untuk mengesahkan ibadat kita. Okey. Jadi nak niat dia apa? Niat mengangkat hadas. Tu pilihan pertama. Kita boleh niat waktu kita wuduk tu, waktu kita nak basuh muka tu, basuhan yang pertama tu kan. Kali pertama air kena pada muka, waktu itu kita niat. Itu waktu dia. Kan? Jadi kita niat sahaja aku mengangkat hadas. Niat tu macam mana? Nak niat bahasa Arab ke bahasa Melayu? Lafaz niat disunatkan kita sebut. Macam dalam kitab-kitab dia sebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala ataupun nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Kan? Jadi kita niat tu bahasa Arab. Dalam kitab semua sebut bahasa Arab. Jadi kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni kita percakapan dalaman. Kita cakap dalam bahasa Melayu walaupun dalam hati kan. Dalam hati kita cakap apa? Kalau hati kita cakap Arab, itu kita orang Arab tu. Kan? Kalau hati kita cakap Melayu, kita orang Melayu lah tu. Kan? Maknanya kita ni pertuturan kita, luaran dan dalaman kita Melayu. Jadi tak kisah. Kita boleh sebut bahasa Melayu. Contohnya, sahaja aku nak berwuduk pun boleh. Waktu nak niat tu, bukan kita niat. Kalau kita boleh niat dalam bahasa Arab tu tak ada masalah. Tapi kalau kita tak boleh kan, boleh kita niat dalam bahasa Melayu. Aku nak angkat hadas. Itu dah cukup. Niat dalam hati, aku nak angkat hadas. Dah. Tak perlu kita nak buat ayat formal, ayat susunan dan sebagainya. Ataupun yang kedua, tadi
niat untuk berwuduk pun memadai, pun boleh sah wuduk kita. Baik, bersuci untuk solat atau seumpamanya. Jadi bersuci untuk solat maknanya pun dibolehkan. Aku bersuci nak semayang. Pun boleh. Mudah kata macam tu. Atau seumpamanya, okey, boleh faham. Kat sini ada soalan. Okey, tak ada kan? Ada. Baik, ada soalan? Bismillah tu sebelum basuhan lah. Bismillah dimasuk dalam perbuatan sunat dalam wuduk. Jadi dia ada kita baca bismillah tu sebelum melakukan wuduk. Maknanya sebelum kalau kita buat perbuatan sunat, contohnya kan, sebelum wuduk kita nak basuh pergelangan tangan dulu. Itu perbuatan sunat. Jadi adakah bismillah lepas kita basuh yang pergelangan tangan tu ke atau sebelum? Jadi ada ulama mengatakan bahawa bismillah tu awal-awal mula-mula tu sebelum kita buat apa-apa. Ada yang mengatakan kita baca bismillah sebelum kita niat. Jadi itu masing-masing lah. Cuma ramai yang mengatakan, ulama mengatakan bahawa sebelum daripada perbuatan tu lagi. Daripada perbuatan sunat. Kan sebelum kita niat, ada kita basuh pergelangan tangan dulu. Ada kita sapu air masuk hidung. Betul? Jadi buat kita baca bismillah sebelum daripada tu lah. Okay. Jawapan panjang sangat kan? Nanti pening. Okay. Mudah kata, baca bismillah sebelum daripada kita buat apa-apa. Sama ada kita niat sebelum kita buat basuhan sunat. Itulah tempat dia. Baik. Okey. Baik, seterusnya niat tu lagi satu, itu kalau kita niat secara normal. Kita niat mengangkat hadas, niat berwuduk, niat bersuci untuk semayang dan lain-lain lah. Tetapi, okey, kita tengok pada perenggan yang ketiga. Bagi orang yang sentiasa berhadas, ini istilah dalam bahasa Arabnya daimul hadas. Orang yang sentiasa kencing, sentiasa keluar darah, sentiasa keluar angin, kan? Bukan angin sendawa tu. Angin di kita kata dua kemaluan tu lah. Sama ada kemaluan atau depan ataupun belakang. Okey. Jadi bagi orang yang sentiasa berhadas, dia tiap-tiap masa kan. Maksudnya bukan tiap-tiap masa daripada dia hidup sampai dah sekarang kan. Kerja keluar angin ataupun keluar darah. Kalau macam tu dia kena duduk hospital je jenis macam tu. Jadi yang sentiasa berhadas ni mungkin ada musim dia. Kan contoh hari ni. Dia keluar darah straight hari ni. Tak tahulah kenapa kan. Jadi bila dia keluar darah straight, dia nak semayang. Bila nak semayang dia tak boleh. Sebab dia ada darah tu sentiasa keluar. Contohnya. Kita ambil contoh darah sentiasa keluar. Bila darah sentiasa keluar, tak boleh nak semayang sebab dalam keadaan berhadas. Orang yang ada dalam keadaan ni diberi kelonggaran untuk dia boleh juga semayang. Tetapi ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat tu kita akan sebut nanti. Jadi niat orang yang sentiasa berhadas ni berbeza. Lain dengan niat ni. Niat kita wuduk macam biasa. Jadi kalau dia tu sentiasa berhadas, niat dia tak boleh macam niat yang di atas tadi. Niat nak mengangkat hadas, niat nak bersuci untuk semayang, niat nak berwuduk, tak boleh. Sebab dia orang yang berhadas. Jadi orang yang berhadas ni lepas dia ambil wuduk, dia akan berhadas lagi. Dia akan keluar darah lagi. Bila keluar darah, dia kalau ikutkan secara normal, batal lah dia punya wuduk. Kan? Batal dia punya wuduk. Tetapi disebabkan dia ada kelonggaran, uzur dia iaitu dia sentiasa berhadas. Jadi niat dia tak boleh sama. Niatnya berbeza iaitu untuk mengharuskan solat. Dia kena niat waktu dia nak wuduk tu, aku nak haruskan semayang. Itu je niat dia. Dia tak boleh niat lain. Ini secara mudah saya bagi tahu. Dia niat aku nak haruskan semayang. Kalau bahasa Arabnya panjang lah. Nawaitul wudu'a listibahatis solah. Itu kan. Listibaha. Libaha ke liistibaha. Kita dah pening dah perkataan tu. Jenuh lah kan. Kita nak cepat. Kan. Sebab orang yang dah imul hadas, dia kena ambil wuduk dengan segera. Dan lepas dia ambil wuduk, dia kena segera pakai cawat. Zaman dulu pakai cawat, tak ada pampers dan pad dan sebagainya. Dia kena pakai, lepas dia habis wuduk, segera dia pakai pampers, pakai cawat dan sebagainya, kemudian terus dia semayang. Tak boleh dia tangguh-tangguh. Okay, kalau dia tangguh-tangguh lama-lama, dia kena mula balik. Leceh lah macam tu. Jadi niat orang yang sentiasa berhadas ni, dia satu je niat untuk dia, iaitu mengharuskan solat. Sebab apa? Hadas dia tak terangkat pun. Hadas dia tak terangkat langsung.
Disebabkan dia uzur, kita kata wuduk itu sebagai meringankan hadas. Bukan mengangkat hadas, meringankan hadas. Baik, itu beza dia. Baik, tempat niat adalah ketika awal membasuh bahagian muka pada basuhan kali pertama. Ini untuk wuduk. Tempat niat dia bila? Waktu awal membasuh bahagian muka pada basuhan kali pertama. Okey. Kalau kita baca satu ayat straight nanti dia pening. Okey, tempat niat. Okey. Tempat niat ni maknanya ketika wuduk kita nak niat tu waktu bila? Bukan tempat ni maknanya kena niat dekat masjid ke, kena niat dekat rumah, bukan masuk tempat tu. Maknanya waktu niat. Adalah ketika awal membasuh. Jadi awal membasuh macam ni. Contoh saya ambil air, saya letak. Letak tu tak gerak lagi tangan, itu maknanya awal membasuh. Waktu tak gerak lagi tu niat. Kan? Jadi dia letak je kan. Dia jenis niat lama. Jadi dia letak lama kan. Dia niat macam tu, dia tak gerak lagi. Okey. Jadi itu niat dia. Ketika awal membasuh bahagian muka, contoh saya letak tangan kat sini, air kat sini, dia mengalir kan. Okay, jadi waktu tu kita niat, aku berwuduk. Settle lah. Nak mudahnya, aku berwuduk dah. Tak perlu kita panjang-panjang. Aku berwuduk kan. Kerana Allah Ta'ala kan, untuk mengangkat hadas lagi dan bersuci untuk semayang. Lama kat situ kan. Jadi membazir masa dan menyukarkan kita untuk berwuduk lah. Jadi tangan kat sini, sahaja aku berwuduk kan. Okey, jadi bahagian muka pada basuhan kali pertama. Wuduk kita ada 3 kali basuhan. 1 basuhan wajib, 2 basuhan sunat. Jadi kita basuh kali pertama muka tu, itu wajib. Itu wajib. Yang basuhan kali kedua, kali ketiga tu sunat. Jadi kalau orang tu dia nak wuduk, sekali kat muka, sekali kat tangan, sekali kat kepala, sekali kat kaki, itu dah sah dah. Cuma sunatnya bagi jadi 3 kali. Okey. Ada soalan? Kalau tak kita teruskan lagi pada nombor 2, iaitu membasuh muka. Okey, maksudnya membasuh had sempadan muka daripada had tumbuhnya rambut. Okey. Yakni kita membasuh had sempadan muka. Jadi muka ni dia ada sempadan-sempadan dia, iaitu apa? Daripada had tumbuhnya rambut. Bermula daripada had tumbuh rambut. Okey, saya kena buka kopiah lah. Okey. Tumbuh rambut. Contoh saya, ataupun kita kata manusia biasanya, dia punya tumbuh rambut dekat sini. Kan, sinilah had tumbuh rambut. Itu bermula tempat dia. Hingga sampai tulang dagu. Tulang dagu kat mana? Okey. Tulang dagu dekat sini. Contoh sini. Kan? Sampai habis tulang dagu. Bukan maknanya baru kena tulang dagu dah. Habiskan sampai tulang dagu habis. Macam tu. Sampai tu maknanya sampai habis kena tulang dagu. Pada sudut menegak. Menegak maknanya macam ni lah. Kan? Kalau kita belajar matematik tu ada X, ada Y. Saya dah lupa dah X yang mana satu. Okey. Itu menegak. Dan daripada anak telinga hingga sampai ke anak telinga yang sebelah. Jadi, sini anak telinga. Okey. Anak telinga yang ini. Kalau nampak kat kamera lah. Ini anak telinga. Yang macam kecil dan lembik ni kan. Itu anak telinga. Baik. Yang ni cuping telinga. Jadi ni anak telinga. Daripada sini sampailah ke sebelah sini. Maknanya secara menegak tu lah. Kan? Secara menegak tu. Okey. Baik. Itu pada sudut memanjang. Jadi kawasan dia macam tu lah. Bukannya, jadi saya ceritakan menegak memanjang, jadi ada yang ambil wuduk macam ni. Kan? Ambil wuduk macam ni je. Itu jadi tanda salib tu. Kan? Tak boleh yang tu. Jadi bukan maksud saya betul. Menegak bukan maksudnya kita ambil wuduk, kita letak air macam gini, lepas tu macam gini je. Bukan. Sapu semua tu, tapi kawasan dia daripada situlah. Kan? Daripada situ. Maknanya had dia. Ni nak bagi mudah faham. Kalau kita faham secara literal tu, maknanya kita basuh, maknanya seolah-olah macam cross kan. Itu dah apa tu kan. Ajaran sesat tu. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga, membasuh 2 tangan hingga siku. Jadi kita basuh 2 tangan hingga siku. Baik, sebelum tadi basuhan kat muka tadi, disunatkan kita lebihkan basuhan lah. Maknanya dalam kitab Matlab Badrain disebutkan bila kita basuh muka,
kita basuh, tak dapat tidak, kita akan kena juga bahagian rambut yang atas ni bila kita basuh. Kalau kita basuh betul-betul sampai had sepadan lah, akan kena yang atas ni. Jadi itu maknanya dah cukup. Kan, kadang kita ragu-ragu. Ada orang dia jenis mengada-ngada lah, dia ambil semayang, dia saja nak ukur. Saja nak ukur tu kan, kita kata apa ya, maknanya dibimbangi tak kena. Boleh dia buat macam tu. Tetapi kita letak je sampai had sepadan had tumbuh rambut. Maknanya bila dah kena had tumbuh rambut, biasanya dia akan terkena dekat atas sekali. Biasanya macam itulah. Kalau tak pernah ambil wuduk, dia tak tahulah. Baik, habis. Dan yang ketiga, baik. Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga siku. Membasuh dua tangan hingga siku. Wajib juga membasuh bulu di tangan, walaupun tebal. Jadi kita basuh tangan. Okey, baik. Nak kena buka ni pula. Basuh tangan. Okey, basuh tangan. Bermula daripada sini sampailah sini kan. Kemudian macam itulah. Jadi kita fahamlah. Itu yang wajib. Tetapi kat sini disebut kalau ada bulu, walaupun tebal, bulu jenis bulu panjang lah kan. Jenis orang mungkinlah genetik kan. Jadi wajib juga dengan bulu-bulu dia tu dia basahkan. Tu maksud dia. Sebab bulu tu sebahagian daripada tangan. Sebab apa kata walaupun tebal? Sebab tebal ni benda yang jarang-jarang. Maksud tebal kat sini dia sampai tak nampak kulit. Jarang orang tebal sampai tak nampak kulit. Dah macam rambut kan, macam rambut kat kepala. Jadi paling-paling kita katalah orang tu lebat macam mana pun boleh nampak lagi kulit dia. Tebal maksud kat sini dia sampai tak nampak kulit. Macam kita kata apa ya? Bigfoot kan? Seolah-olah macam Bigfoot macam tu. Jadi walaupun tangan macam Bigfoot tetap kena basuh. Tu maksudnya. Baik. Dan kuku walau sekalipun panjang, wajib juga membasuh. Kuku tu kena basuh. Kuku ni sebahagian daripada tangan. Jadi dia wajib basuh. Maknanya kuku bukan kuku penapi air. Kuku panjang. Basuh yang atas kuku ni, kemudian bawah dia sekali. Bawah dia tu sampailah maknanya sampailah bahagian kuku yang mengenai daging. Jangan sampai kita jorok-jorok sampai masuk dalam daging. Itu tak boleh. Baik. Cukup sampai bahagian yang kena pada kita kata daging lah dalam tu. Kan. Sebab tu elok orang potong kuku lah supaya memudahkan dia untuk berwuduk. Dan sekiranya pada bawah kuku dia ada kotoran, buang dulu baru ambil wuduk. Tak boleh kita kata kita buat basuh sambil kita buang tu. Kan? Maknanya kalau buang tu kena basuh lagi. Baik. Disunatkan pula menyelati air pada celah jari tangan. Disunatkan untuk kita selat air pada celah jari tangan. Kita ambil wuduk macam ni. Kan? Kemudian kita selat. Kan? Selat macam ni. Boleh. Ataupun kita memang rajin sangat-sangat, kita selat satu-satu macam kita buat kat kaki pun boleh, tak ada masalah. Asalkan sampai tujuan, maknanya sampai maksud menyelat tu. Baik. Sekiranya ini menyelati air, sekiranya disunatkan, sekiranya kalau kita berwuduk memang air dah lalu dah dekat tangan tu. Itu disunatkan. Tetapi kita ni contoh, kita jenis orang yang tangan dia jenis rapat. Bila rapat, dia ambil wuduk, kan? Tak kena dalam ni. Bila tak kena, bukan disunatkan menyelati air, bahkan wajib untuk dia menyelati air. Faham dekat situ? Kadang-kadang orang kata sunat menyelati, tetapi bukan semua keadaan. Kalau orang tu tangan dia jenis rapat, kan? Ataupun dia kita kata mungkin situasi orang yang tangan dia rapat bercantum daging tu jarang ada. Tetapi mungkin kalau kata jari kita ni jari berlemak, kan? Bukan, maaf katalah, kan? Jadi pentinglah sebab kita nak faham hukum. Ataupun tangan dia berlemak, kan? Jadi besar tangan dia. Jadi jarak antara jari dengan jari tu kecil. Jadi air tak lalu bila kita basuh tu. Kalau kita rasa memang yakin tak lalu, diwajibkan kita selat air pada celah jari. Bukan sunat dah, wajib. Sebab apa? Dia masuk dalam barang yang tidak sempurna kewajipan dia, melainkan dengan dia, maka benda itu pun wajib. Kan? Maknanya kalau wuduk tak sempurna,
Melainkan dengan kita menyelati air dekat celah jari, maka menyelati itu jadi wajib. Faham ya? Baik, seterusnya yang keempat. Menyapu sebahagian kepala. Ini rukun wuduk yang keempat. Sapu sebahagian kepala. Sapu-sapu ni, cara dia macam mana? Okey, maksud bawah tu, maksudnya menyapu di mana-mana bahagian kepala. Sama ada sudut atas, tepi atau belakang. Mana-manalah. Biasa kita standard kita akan basuh bahagian atas ni. Tetapi kalau orang yang jenis pakai kopiah, kan? Dia pakai kopiah. Dia nak sapu kat mana? Katakan dia jenis kalau cabut kopiah, nanti dia nak pakai tak boleh dah. Ketat ke apa ke, sakit kepala kan? Dia dah melekat agaknya. Jadi dia nak sapu tu boleh sapu kat belakang. Tapi orang nampak pelik lah. Cuma sah. Tak ada makruh, tak ada apa. Sampai tujuan menyapu tu. Baik. Faham ya? Dekat sini ada soalan. Okey. Saya terus lagi. Baik. Soalan. Okey. Kalau sapu rambut saja, contoh dia kopiah, tak pakai kopiah, tapi dia sapu kepala saja sikit bahagian atas. Maknanya rambut saja, tak kena kulit kepala. Okey. Kalau tak kena kulit kepala, katakan disebabkan apa? Rambut dia tebal. Betul tak? Contohnya lah. Okey, jadi dekat sini dalam maksud menyapu disebutkan dalam Matlab Badrain, kitab lain saya tak rujuk lah. Tak sempat rujuk. Kita sapu ni memadai kita letak tangan macam ni. Tanpa kita gerakkan. Tu dah memadai. Jadi air tu dikira kenalah, maknanya sampailah kepada kepala tu. Dia sebenarnya memang kena pada kulit. Tetapi tak adalah perlu kalau kita rambut tebal, kan. Kadang-kadang kita dah sikat kepala. Saya ni botak lah kan. Dah sikat rambut cantik dah. Jadi kita sayang, betul tak? Sayang kita nak ambil wuduk tu, nak jumpa isteri ke kan. Makwa janganlah nak jumpa isteri. Kan? Ini kalau ni nak sikat dah tak boleh dah. Sikat pula tak bawa contohnya. Jadi dibolehkan, maknanya memadai. Kita ambil air, kita letak macam ni je. Letak macam ni, tanpa kita gerakkan pun. Dah, kemudian letak. Bukan kata sapu kena gosok-gosok macam ni. Wajib macam tu, tak. Okey. Kalau macam yang ada setengah kes lah, saya kadang mengajar budak-budak yang ambil wuduk. Kadang diorang ambil rambut ni, helai atas sikit lah, gitu je. Macam mana tu? Kira tak sah ke macam mana? Ya, itu tak sah sebab dia kena rambut. Maknanya rambut ni bukan kepala lah, maknanya kena kulit. Syarat dia adalah kulit kepala. Bukan maknanya kita kena selak sampai masuk dalam kulit. Maknanya kita sekadar kita letak tu, letak betul-betul. Letak ni bukan kata ambil air lalu je macam itu. Kan? Lalu je macam apa? Ni kan? Macam angin tu lalu, bukan. Lalu macam tu tak. Dia kena letak. Letak tu maknanya letak betul-betul air, kan? Sebab itu walaupun orang tu pakai serban, kan, katakan dia pakai kopiah sekalipun, dia boleh ambil wuduk macam ni. Ambil air, letak atas kopiah. Pelik kan? Tetapi kita letak macam ni, jangan kita sapu je atas kopiah gitu. Sebab apa? Dia nak bagi, sebab apa? Kopiah tu dia menyerap. Air tu akan menyerap juga masuk dalam kepala. Bila masuk dalam kepala, kan, basah juga kulit tu. Okay. Macam tu. Sebab tu ada orang dia tak cabut kopiah tu. Kalau kopiah dia tu buat daripada kalis air tu tak boleh lah, kan. Okey, dia sebab apa? Air tu akan menyerap juga masuk dalam kepala. Jadi kita sapu ni, kan, sapu-sapu kena letak. Itu paling kurang lah, kan, paling malas. Letak macam ini, kemudian tak nak sapu pun tak apa. Sebab apa? Takut rambut rosak. Tak apa. Okey, dah letak macam ni, dah. Dah memadai. Tapi kalau kita sapu macam lalu, macam angin tu tak boleh. Kadang ada budak-budak dia malas kan. Dia sikit-sikit je. Sikit-sikit tu tak boleh. Ya, betul-betul. Cuma nak kata maknanya kita nak bagi faham maksud menyapu ni kan. Sebenarnya kadang kita tak ada dobit ataupun catatan macam mana basuhan muka ni yang sebenarnya. Minimum betul. Jadi bila dia kata sebahagian kepala ni walaupun sikit. Katakan kita ambil satu jari. Tapi ini lock-lock lah. Kan kita ambil satu jari ataupun dua jari lah. Ada air kan. Ambil air macam tu, letak kat sini. Sapu macam ni. Sah tak? Sah. Itu nak kata walaupun sikit. Bukan kata sebahagian tu mesti kata 1/3 ke 2/3. Tak ada macam tu.
Basuh kepala ni tak ada macam tu, tak ada 1/3, 2/3, tak ada. Dia walaupun sikit, asalkan kena pada kulit kepala dan paling kurang letak sahaja pun tak apa. Katakan atas ni tak boleh kena, sakit. Kita nak pening macam mana? Kan tak payah pening-pening. Sapu kat tepi ataupun sapu kat belakang. Kita pakai kopiah. Kan? Okay. Betul. Tu caranya. Kita jangan memayahkanlah benda ni sebab benda dah ada dalam kitab semua ni. Jangan Ataupun risau. paling mudah macam ambil jari ni, basahkan tangan, kemudian seluk kepala macam ni lah. Macam tu je lah. Paling mudah macam Seluk. tu boleh? Kena betul-betul. Okay. Kena betul-betul. Jangan sapu tu macam lalu macam kena sikit-sikit je. Kan? Okay. Okay. Baik. Baik, Satu jelas. lagi. Ustaz, Ya. untuk kepala ni syarat ke air mengalir? Tak syarat. Oh, tak syarat. Okey, baik-baik. Tak syarat air mengalir. Maknanya letak situ, tangan dah basah, letak kat situ, dah lah. Tu je. Ustaz, mudah kata. Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya. Sila. Kalau macam yang dekat sideburn tu dia kira macam sebahagian kepala juga ke? Ya. Okay, sideburn ni kan. Sideburn kat sini. Kena tunjuk lah, nasib ada kamera. Atas Sini kan? sikit lah, antara atas sikit sini. pada telinga tu. Sini. Dekat bawah Sini. sikit, dekat spek tu. Dekat spek ni. Sini sebab tadi bahagian muka sini kan. Bila sini kalau sideburn ni tak boleh dah. Tempat bahagian muka. Tapi kalau dah sini, tepi ni, ini bahagian kepala. Ini bahagian kepala. Okay. Bawah ni maknanya dia bahagian muka. Jadi sideburn tu basuh muka lah. Okay. Macam tu. Baik. Ada lagi soalan? Okay, tak apa tak ada kita terus. Nak tanya sikit. Okay. Kalau ni pasal basuh muka lah. Kalau sideburn dia panjang sangat, dia simpan, wajib basuh ke sideburn tu? Sideburn. Kalau bahagian muka wajib, walaupun kadang-kadang macam orang Cina tu kan, dia boleh kan. Sideburn macam ni wajib dia basuh. Sekalipun tebal kan, macam janggut lah sekali. Tapi kalau janggut lain. Janggut dekat sini kalau tebal dia disunatkan menyelati, tak wajib. Kalau janggut. Yang sideburn tu bukan janggut. Sideburn tu bahagian muka, jadi wajib. Sebab apa? Kita kata apa? Contoh macam ada bulu dekat pipi ataupun bulu dekat dahi. Tebal macam gitu kan. Jadi wajib basuh sebab apa? Benda itu benda yang jarang-jarang. Jarang-jarang berlaku. Jadi benda yang jarang-jarang berlaku ni seolah-olah kita tak kira hukum dia. Kalau kita ikut kaedah fiqh dia, an-nawadiru hukmuhu kal ma'dum. Seolah-olah macam tak ada. Tapi pada janggut ni dikecualikan. Sebab tu kalau kita tengok tadi, kalau basuhan tangan dia lebat, bulu dia kan. Jadi diwajibkan juga dia basuh bulu dia tu, walaupun bulu dia bukan kata meleleh, maknanya bukan meleleh panjang kan, panjang sampai macam tu sekali. Macam Bigfoot lah. Bulu-bulu dia tu semua kena basuh. Kena basahkan. Sebab apa? Benda tu jarang berlaku lah. Kalau biasa orang bulu lebat pada tangan pun biasanya nampak lagi kulit ni sampai tak nampak. Kan macam orang hutan ke. Macam tu lah. Baik, selesai Baik, terus lagi. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Iaitu apa dia? Belum lagi. Kepala dah. Nombor 5, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Iaitu buku lali. Nak tunjuk kaki pun susah juga ni. Again. Okay, huraiannya apa? Sama seperti membasuh kedua tangan. Iaitu apa? Kalau kata kat kaki dia ada bulu, wajib basuh bulu tu semua sekali. Apa-apa yang ada lah. Kan? Apa-apa yang ada. Disunatkan menyelati air pada celah jari kaki. Sama juga macam kita bahas pada tangan. Kalau kaki dia, jari dia bercantum, bukan sunat, wajib menyelati air. Kan? Okey, jadi saya tak sebut tadi, lupa. Kalau orang tu jari dia bercantum disebabkan daging dia bercantum, bukan bercantum kita rapat kan, disebabkan daging dia bercantum, adakah wajib kita kena potong daging tu, bagi dia pisah? Sebab apa? Kalau potong daging tu berdarah dan maknanya memudaratkan. Apa hukum dia kat sini? Hukum dia adalah haram. Haram kita potong daging tu.
Sebab memudaratkan diri. Dia tak sampai tahap wajib macam tu lah. Maknanya dah bercantum tu tak ada masalah lah. Basuh je macam biasa. Baik, habis kat situ. Yang keenam, tertib. Apa tertib? Mengikut urutan. Yang sebetulnya lah. Tak boleh lah lepas basuh muka, basuh kaki. Kan? Senang kerja macam tu. Baik, jadi kalau kata dia dah basuh muka, lepas tu dia basuh kaki, basuhan kaki tu tak dikira, dia kena basuh dekat, maknanya tak perlu kita ulang balik. Ada orang salah faham, lepas basuh muka, basuh kaki. Alamak, salah tertib. Dia pun ulang daripada muka balik. Tak perlu ulang daripada muka tu dah sah. Cuma sambung pada tangan. Baik, jadi Rasulullah SAW tidak pernah berwuduk melainkan secara tertib. Okey, itu perbuatan Rasulullah. Baik, habis kat situ. Baik. Jadi masalah seterusnya dalam bab tertib ni, contoh satu keadaan sekiranya dibasuh keempat anggota wuduk secara serentak. Maknanya keadaan dia macam ni. Kita sakit, kita tak boleh ambil wuduk, kita minta orang tolong ambilkan, cedokkan pakai gayung ke apa ke. Jadi keempat-empat, maknanya ataupun orang yang tolong kita tu, dia bagi kita basuh serentak anggota wuduk tu semua. Jadi adakah selesai wuduk kita? Tak selesai. Sebab apa? Bawah tu ditulis yang dikira hanyalah basuhan pada muka saja. Seolah-olah macam, bukan seolah-olah, memang dia dikira di situ. Yang dikira adalah pada basuhan muka saja. Jadi dia kena basuh juga tangan, basuh juga kepala dan kaki macam biasa. Melainkan kita masuk dalam air kan, kita rendam dalam sungai ataupun dalam laut, maka di situ kita dikira tertib. Walaupun kita masuk tu seolah macam semua kena serentak, tetapi ulama kira dia ada tertib dekat situ walaupun sedetik. Kita kata beberapa saat macam itulah. Selahzah. Walaupun kita tengok logik, kita masuk kaki dulu. Kan? Dia syarat dia bila kita nak rendam semua dalam badan, dah rendam semua badan dulu, baru kita nak niat wuduk. Jangan kita letak kaki baru kita niat wuduk, tak boleh macam tu. Dia dah masuk semua baru kita niat wuduk, dekat situ sah. Itu maksud kalau kita rendam dalam air. Boleh faham Ustaz, nak tanya sikit. Sila. Adakah kiri dan kanan dikira masuk dalam tertib? Kalau basuh kanan lepas tu basuh kiri, kemudian basuh kanan balik, adakah lari tertib ataupun tidak? Kiri dan kanan ni dia tertib tapi yang sunat. Jadi kalau didahulukan kiri baru kanan, makruh lah. Jadinya sah lah, cuma kalau sah, makruh je lah. Okay, baik. Sebab tangan ni sebenarnya tangan ni dikira satu anggota. Sebab tu tadi atas tu dia tulis 4 anggota wuduk. Sebab apa? Muka 1, kepala 2, tangan 3, kaki 4. Dia tak kira jadi 6. Kan? Maksudnya dia tak kata tangan kanan, tangan kiri. Jadi tangan kanan, tangan kiri ni dia tertib yang sunat. Macam tu sajalah. Dia ulama kata makruh. Sah tu sah. Baik. Okey, habis kat situ. Kita sambung lagi, iaitu definisi niat dan tertib. Definisi ni iaitu ta'rif ataupun maksud niat dan tertib. Tadi kita dah sebut dah sebenarnya. Jadi kita lalu saja ni lah. Fasal niat. Baik. Baik. Niat Tadi niat, kita dah sebut bahawa dia mesti berserentak dengan perbuatan tu. Kalau tak serentak, dia tak nama niat. Apa nama dia kalau tak serentak? Okey, bawah tu dia tulis. Kita tengok footnote yang nombor 16. Niat yang tidak berserta dengan perbuatan dipanggil azam. Azam. Bukan nama orang azam Jadi niat yang tak berserta dengan perbuatan dipanggil azam. Jadi bila dipanggil azam, ia tidak dikira dan tidak sah. Sebab apa? Kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi sebut innamal a'malu bin niat, bukan bil azam. Kan? Bukan. Dia niat ada maksud dia, azam ada maksud dia. Bukan kita main hentam macam itu je. Aku dah niat. Apa yang niat tu? Kan? Niatlah dalam hati. Apa yang niat dalam hatinya? Sebab tu amalan kita ni sebenarnya kita kena teliti betul-betul. Niat kita tu macam mana? Bukan nak kata sampai tahap menyusahkan. Bukan. Dia sebenarnya tak menyusahkan. Dia sebenarnya memudahkan. Memudahkan. Kalau kita dah belajar, mudah. Itu yang payah biasanya orang yang tak belajar. Tu sebenarnya dalam ibadat ni yang payah untuk orang yang tak belajar je. Orang yang belajar, dia akan rasa senang je. Sebab dia tahu kalau tak boleh macam ni, boleh macam ni. Okey. Apa niat? Mensahajakan. Mudah kata berkehendak.
nak mau hati akan sesuatu. Contohnya nak wuduk, nak semayang. Okey, jadi nak tu berserta ataupun serentak dengan perbuatannya. Baik. Dan tempat niat itu di dalam hati, bukan di mulut tu. Mulut tu bukan niat, mulut tu sebutan. Sebutan. Okey, contoh saya kata, saya nak makan nasi. Dalam hati tak nak pun, nak makan Maggi. Kan? Sebenarnya hari ni Maggi dah Maggi, tapi mak kita marah makan Maggi. Jadi tak apalah, saya makan nasi. Jadi itu bukan niat. Niat dalam hati tu, itu yang dikira. Baik, melafazkannya adalah sunat hukum dia. Talaffuz bin niyat dalam mazhab Syafi'i sunat hukum dia. Sunat, tak wajib. Nak lafaz tu lafaz bahasa Arab ke bahasa Melayu? Dalam kitab dia sebut semua bahasa Arab. Tapi kalau kita sebut bahasa Melayu, dapat tak pahala sunat tu? Dapat. Kan? Kita semayang. Walaupun semayang, kita masuk saf. Kan? Ataupun kita nak semayang sendiri. Kita berdiri tu, sahaja aku niat sembahyang zuhur. Kita cakap bahasa Melayu. Sahaja aku sembahyang zuhur. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita sebut bahasa Melayu. Dapat tak pahala sunat? Dapat. Dia tak mesti bahasa Arab. Kan? Ikut pertuturan masing-masing yang memudahkan. Kemudian kita nak niat. Waktu nak niat tu ketika takbiratul ihram. Baik. Waktu niat ketika berwuduk adalah ketika membasuh bahagian pertama dari muka pada basuhan kali yang pertama. Tu kita dah sebut tadi. Okey. Habis tentang niat. Tertib. Apa itu tertib? Adalah tidak didahului bahagian anggota wuduk dengan anggota wuduk yang lain. Tu kita faham ya. Tak perlukan penjelasan rasanya. Baik, seterusnya kita masuk pada pembahagian air. Okey. Air kat sini panjang juga cerita dia. Kita akan teruskan sampai habis masa, teruskan. Okey. Fasal air sedikit dan air banyak. Sedikit banyak ni kan bukan maknanya contoh ini ada yang di cawan kan? Ini cawan, saya minum sikit Bismillah. Kita kata air sikit macam mana? Sikit lah. Sampai sini je. Air banyak macam mana? Penuh sampai jak. Itu bukan maksud yang dikehendaki. Maksud yang dikehendaki adalah dalam syarak dia ada ukuran dia. Air sedikit dan air banyak. Tu tadi tu sebenarnya ambil can nak minum air sebenarnya. Minta maaf lah. Kadang cakap ni lama-lama dia kering kan. Kering dia punya mulut tu. Okey. Air sedikit itu, maksud air sedikit. Kita kena faham Dalam syarak bila sebut air sikit, ini maksud dia. Apa-apa bab sekalipun. Nanti kita akan sebut dalam bab najis, bab istinja, air sikit. Itu sama maksud dia. Apa maksud air sikit? Jika kurang dari 2 kullah. Itu air sikit. So apa saya tulis sini kullah? Sebab ejaan Arab dia macam tu. Kalau kita translate Rumi, kita jadi kolah. Bila kita sebut kolah, kita faham kolah tu yang mana? Yang batu-bata tu. Yang kita buat mandi tu, kolah tu. Ataupun kolah kat masjid tu. Itu bukan kolah. Itu bukan masuk dalam syarak ni kullah. Kullah ni ada ukuran dia. Itu sebab saya tulis kullah, ejaan yang sebenar. Kalau tak nanti kita fikir yang kolah yang kat masjid tu, bukan? Baik, apa ukuran 2 kullah? Nanti kita akan tulis. Kita akan sebut. Jadi air sedikit tu dia kurang daripada 2 kullah. Baik, air banyak apa dia? Air banyak jika lebih dari 2 kullah. Apa ukuran 2 kullah ni? Iaitu isi padu 216 liter. Ini secara mudah. Dia banyak sebenarnya ukuran dia. Kalau kata bentuk dia Rubik's kan? Cubics. Rubik's tu permainan tu. Cubics ataupun 3 segi macam piramid tu. Ataupun bentuk silinder. Itu ukuran dia lain-lain lah. Tapi isi padu dia sama. Isi padu dia tetap 216 liter. Ada ulama mengatakan lebih lagi lah. 70-80 macam tu. Tapi ini yang sebut dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh tak ingat. Itulah kitab tu masyhur lah. Baik. Isi padu dia 216 liter. Walaupun kita kata letak dalam bekas berbentuk bulat ataupun berbentuk silinder, berbentuk 4 segi kan. Asalkan isi padu dia sama. Tu nak bagi mudah tu. Jadi kalau kurang daripada 216 liter isi padu, maknanya dia air sikit. Baik. Kalau air sikit apa dia? Okey, kita tengok bawah tu.
sebelah dia tu. Air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya. Kalau najis masuk dalam air yang kurang daripada 2 kolah, air tu jadi mutanajis. Kena faham beza mutanajis dan najis. Jadi itu istilah bahasa Arab. Bahasa Melayu saya tukar. Air itu najis ni bahasa Melayu juga, bahasa Arab ya kan. Cuma mutanajis tu kita nak bagi faham dalam bahasa Melayu. Kalau benda najis kita tak boleh sucikan dia. Contoh tahi. Boleh tak kita sucikan tahi? Tak boleh. Benda tu dah najis dah. Ataupun kita kata darah. Boleh tak kita sucikan darah? Tak boleh. Tetapi mutanajis maksud dia benda yang kena najis. Kalau kita sucikan benda tu boleh tak? Boleh. Cara dia macam mana? Ada macam-macam cara. Kita basuh ke kan, ataupun baju. Baju kena najis, kita panggil baju yang terkena najis. Adakah baju tu tak boleh disucikan? Boleh. Kalau apa? Kita basuh dia. Tapi kalau najis tahi, boleh tak kita basuh? Kita pakai sabun, kita gonyok tahi tu. Sampai kiamat tak jadi suci tu. Kan? Baik. Jadi air sedikit, air tu jadi air yang terkena najis. Bukan kata air tu jadi najis tak boleh pakai buat mandi dah, tak boleh. Bukan. Dia boleh disucikan. Cara dia macam mana? Tambahlah air. Ataupun buang tahi tu tambah air. Tambah air maknanya dia lebih 2 kolah. Lebih 2 kolah maknanya dia suci. Okey. Asalkan bau, warna dan rasa dia tidak berubah. Baik. Air sedikit dia menjadi najis dengan jatuhnya najis ke dalamnya. Ada yang kata suara tak dengar, betul ke? Dengar ke suara? Dia kadang-kadang terputus. Sangkut-sangkut sikit. Gitu je. Okey je. Sangkut-sangkut. Tapi jelas ke? Jelas je. Okey. Jadi air sedikit tu dia kurang 2 kolah, air lebih tu dia air banyak dia lebih 2 kolah. Isi padu dia 216 liter lah. Okey. Jadi kalau najis tu masuk dalam air yang sikit, air najis masuk dalam air yang sikit, dengan apa? Jatuhnya benda najis. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Ke dalam air, ke dalam air yang sedikit. Meskipun tak berubah, dia tetap jadi terkena najis. Bukan jadi najis. Menjadi najis ni sebenarnya kena tukar sebenarnya. Ni bahasa dalam Safinatun Najah, menjadi najis. Maknanya menjadi najis ni dia bukan jadi tahi sama macam tahi, bukan. Dia terkena najis boleh disucikan dengan cara dia tambah air lah, bagi lebih 2 kolah ataupun buang dia punya kotoran tu. Bagi tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Tetapi kalau dia kurang, meskipun tak berubah, kurang daripada 2 kolah, kita tak boleh gunakan air itu untuk berwuduk ataupun beristinja sekalipun. Istinja mesti guna air yang suci. Tak boleh guna air mustakmal ke apa ke benda ke, tak boleh. Tu. Kena air suci. Baik. Dan air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis. Dia tak jadi najis dengan jatuh benda najis ke dalamnya. Kecuali maknanya dia akan jadi najis. Kecuali macam mana? Jika berubah rasa, warna atau baunya. Tiba-tiba bau lain macam. Kan memang bau tahi sungguh lah. Maka air tu dah tak boleh guna untuk bersuci. Katakanlah tasik tu berbau tahi. Tasik tu air tu banyak berbau tahi. Kan? Maka tak boleh kita gunakan. Tak boleh kita gunakan. Baik. Okey. Tak ada soalan Okey. Baik, seterusnya, jika yang jatuh itu adalah najis yang dimaafkan, air tidak menjadi najis. Sama ada air sikit ataupun air banyak. Termasuk, tak ada pengecualian. Kalau najis tu dimaafkan, contohnya katakanlah, bawah nanti akan sebut najis yang dimaafkan. Contoh katakanlah darah jerawat kita terpicit. Contohnya kan, kita ni suka memicit jerawat. Baik, darah dia termasuk dalam air kurang daripada 2 kolah. Katakanlah kolah masjid itulah mudah kata. Air dalam kolah masjid tu contohnya kurang 2 kolah. Kurang daripada 216 liter. Kita picit jerawat, pop darah tu masuk. Tak sengaja kan? Jadi air tu jadi najis tak? Jadi terkena najis tak? Air tu dimaafkan, tidak menjadi najis. Sebenarnya tidak
terkena najis. Seolah-olah kita hukum tak terkena najis, dimaafkan. Okey. Contohnya seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Ini dimaafkan. Dimaafkan dalam syarak. Seperti apa? Lalat. Ni bicara bangkai. Bangkai mana? Yang tak mengalir darah. Binatang macam mana tu? Seperti lalat, semut, nyamuk, kutu, agas dan pepijat. Agas ni dia spesies pepijat. Okey. Spesies pepijat. Dalam bahasa Arab agas ni kita sebut baroris. Kan? Agas dan pepijat. Tu binatang yang macam tu dia dimaafkan. Sebab apa? Darah dia tak mengalir. Syaratnya apa? Syaratnya tidak dimasukkan dengan sengaja ke dalam air. Kalau dimasukkan dengan sengaja, air itu akan menjadi najis. Kalau dia kurang daripada 2 kolah. Tapi kalau dia lebih tak jadi najis lagi lah. Kalau dia kalau dia kurang daripada 2 kolah. Okay. Sama jugalah macam kita pijit jerawat tadi. Kita sengaja kan. Aku sengajalah kan. Nak pedajar orang. Pup, kita masuk kan. Jadi najis. Dia sengaja. Perbuatan sengaja ni tak dimaafkan. Ini kalau berlaku dalam keadaan natural lah. Baik. Yang kedua, darah yang sedikit. Darah tu darah sedikit. Itu apa? Darah jerawat. Dah sebut tadi. Darah bisul, darah kudis atau kurap dan nanah. Ini dimaafkan. Baik. Yang ketiga, najis lalat. Kalau dalam kitab, dia tulis tahi lalat. Tahi lalat ni kita faham apa? Yang ada hitam dekat badan kita kan? Itu dia panggil tahi lalat, bukan maksud yang tu. Najis lalat. Lalat tu dia berak. Baik. Tahi yang lalat berak ni, adakah najis? Najis. Tapi dimaafkan. Okey? Najis lalat atau najis yang melekat di kaki lalat. Lalat tu terbang. Dia pijak atas, dia mendarat di atas tahi. Kemudian dia jalan hinggap dekat pakaian kita. Jadi adakah kalau waktu tu kita semayang, dia hidup. Lalat tu hidup kan. Kita semayang pop dia lalu. Oh ini lalat tadi ni. Oh kita boleh tahu lalat tadi ni yang pijak atas tahi ni. Oi. Maknanya kita ni memang penyiasat sungguh lah, kita boleh tahu lalat tu yang mana. Okey, kita tahulah kan ada tahi. Dia bawa tahi. Sebab apa boleh bau contohnya. Tetapi kita tak boleh lihat. Dia syarat dia tak dapat dilihat. Tapi kalau kata besar tahi dia kan, dia berak katakanlah kan orang sakit perut berak banyak. Kan, jadi nampak tahi tu. Bila nampak, mana kata itu tak dimaafkan. Ini ilat dia ataupun kita kata dia punya reasoning dia adalah tidak dapat dilihat. Sebab najis lalat ni terlalu kecil ataupun najis yang melekat di kaki lalat ni dia tak nampak. Kan? Biasanya macam tu secara adatnya. Yang keempat, tempat berbekam. Kita bekam, kemudian ada kesan bekam. Kan contoh kat sini, tempat berbekam. Jadi ada, lepas kita berbekam tu dia ada macam terkeluar sikit-sikit darah tu kan. Titik-titik tu. Jadi itu dimaafkan. Dimaafkan. Seterusnya, air kudis. Air kudis ni air bisa. Kan? Biasa kita dah luka. Lepas kita luka tu, kan dalam tempoh masa dia nak elok semula, dia keluar air. Air tu kalau ada dalam sembahyang ataupun kita nak berwuduk sebagainya, itu dimaafkan. Kan? Dimaafkan. Dan air nanah pun samalah. Kalau masuk dalam air yang kurang daripada 2 kolah, itu dimaafkan. Kalau masuk lebih, tak ada masalah. Baik. Dan banyak lagi seperti yang disebutkan dalam kitab khusus. Ada kitab yang memang dia tulis tentang tu saja. Iaitu apa? Tentang najis yang dimaafkan, iaitu kitab Al-Ma'fuwat karangan Ibnul Imad. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita bincang dalam mazhab Syafi'i je. Kalau bincang mazhab lain dia jadi payah. Jadi payah. Sebab kita nak ulang daripada awal balik benda tu. Okey. Banyak lagi ni. Okey, saya habiskan sampai sini. Air, okey. Last Air juga dibahagikan kepada 4 bahagian. Ini air dibahagi kepada 4 bahagian. Ini mudah kita belajar dah masa sekolah kafar dulu. Jadi saya laju je. Pertama, air tu suci yang menyucikan. Air tu jenis dia suci dan dia boleh menyucikan. Apa maksud boleh menyucikan? Boleh buat wuduk. Boleh buat berwuduk.
boleh digunakan untuk bersuci, iaitu apa? Air mutlak. Tu nama air mutlak tu. Baik. Apa contoh-contoh air mutlak? Mudahnya. Okey. Nanti footnote ni, apa air mutlak ni kita boleh tengok pada nombor 18, iaitu air yang tidak bercampur dengan sesuatu atau bercampur tetapi boleh dileraikan. Okey, nanti kita akan terangkan. Air mutlak seperti air telaga, air sungai, air hujan, air mata air, air embun, air perigi, air salji. Okey. Boleh guna. Asalkan dia tak, kita ambil air sungai, cedok air sungai, setimba contohnya. Lepas tu kita masuk apa? Masuk gula, masuk serbuk Milo. Lala buat air Milo. Lepas tu apa? Allah, aku dah buat air Milo. Kan? Nak pergi ambil air kat sungai tu jauh lah pula. Guna berwuduk lah. Tak sah. Sebab air tu bukan air mutlak dah. Dia nama air Milo. Kan? Boleh tak kita pisahkan Milo tu daripada air? Tak boleh dah. Kan? Secara adatnya, secara kita kata normalnya kita tak boleh pisahkan. Kita tak boleh kira pakai teknologi tu, tak boleh kira yang tu. Baik. Jadi secara adatnya kita tak boleh pisahkan. Jadi kita guna air Milo tu kita ambil berwuduk. Itu tak sah. Contoh lagi satu. Air sungai juga. Ada kayu lalu pada air tu. Kan? Sekalipun air tu keruh. Kan? Jadi kita boleh ambil air tu, kita pisahkan air tu daripada sungai. Adakah kita akan namakan dia air sungai? Tak nama dah. Dah letak dalam timba, tak nama air sungai dah. Nama air je kita panggil. Kita cabut daripada telaga. Nama bukan air telaga dah. Air. Kan? Air perigi. Yang ambil daripada perigi kita bawa masuk rumah. Nama air tu air apa? Bukan air perigi dah. Air perigi kalau dia duduk dalam perigi. Sama juga macam kayu tadi, kita dah cabut, maknanya kita bukan namakan air tu air kayu. Tak ada. Orang tak sebut air kayu. Sekalipun kayu tu kayu manis. Kan? Kayu manis ni dia berbau. Walaupun kayu manis, dia tetap jadi mutlak. Okey. Ada soalan ya? Okey, minta maaf kalau lewat sikit. Lewat mungkin dalam 10 minit gitulah. Dan yang kedua, suci yang menyucikan. Air itu suci dan dia boleh menyucikan. Dia boleh buat wuduk tapi makruh. Sah tak wuduk? Sah. Makruh digunakan untuk bersuci. Okey. Kenapa makruh? Sebab dia, kerana kalau kita guna air yang ni, jenis ni, dia akan mendatangkan kemudaratan ataupun sakit dekat kita. Apa contoh dia? Iaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Apa maksud dipanaskan oleh matahari? Kita tengok pada footnote nombor 20. Di tempat yang beriklim panas, seperti tanah Hijaz, termasuklah Mekah. Kalau Malaysia ni, dia punya suhu dia tak konsisten. Ada waktu dia, kita kata, memang suhu dia 40 lebih. Ada ulama' kata dia atas 40 tu kira cuaca panas lah. Tu. Maknanya kita ni ada kala 30 tu panas terik. Tak kira lah tu. Dia atas 40. Maknanya panas tu panas sungguh. Kan? Panas sungguh. Macam di Mekah tu lah. Ini dipanaskan oleh matahari di dalam bekas yang boleh ditempa. Bekas yang boleh dibentuk. Bekas yang boleh dibentuk. Kita letak dalam bekas yang boleh dibentuk. Tak kisahlah daripada tembaga ke, daripada timah ke, daripada plastik ke. Kan, sekalipun dia syarat dia tu sekali. Dipanaskan oleh matahari dan bekas tu, letak air dalam bekas tu, bekas tu boleh ditempa. Okey, itu makruh. Melainkan bekas yang diperbuat daripada emas atau perak. Kalau bekas yang diperbuat daripada emas atau perak, itu tak makruh. Tetapi haram guna bekas yang buat daripada emas dan perak. Itu satu hukum yang lain tu. Satu hukum yang lain. Guna bekas emas dan perak itu haram. Tetapi kalau kita ambil wuduk pakai air dalam bekas emas dan perak, sah dan tak makruh. Kena beza. Dia hukum yang berbeza. Okey. Kita tengok pada footnote 21, apa dia kata? Tetapi hukum menggunakan bekas emas atau perak adalah haram. Huraiannya ada disebutkan di dalam kitab fiqh yang panjang. Okey. Sikit lagi nak habis. Jadi, itu makruh sajalah. Tapi kalau nak guna tu sah je semayang. Sebab apa dia makruh? Sebab dia boleh mendatangkan penyakit. Bukan kata dibenci, maknanya orang ni kalau buat perbuatan makruh dia akan dilaknat. Bukan sampai macam tu. Cuma kata makruh ni dia ada sebab. Maknanya sebab dia tu maknanya untuk mengelakkan kita daripada masalah sebenarnya. Itu je. Bukan makruh ni maknanya kalau
kita buat ni maknanya akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Dia tak mesti macam tu. Dia ada sebab-sebab dia makruh ni. Baik. Kemudian dimakruhkan juga pada air yang sangat panas dan sangat sejuk. Ini tak kisahlah air tu guna heater ke, air tu panas, air tu pipe tu kan, kita keluar kadang-kadang air tu panas, kita guna air tu makruh. Sebab kadang boleh menyakiti badan kita. Tapi kalau kita kadang-kadang kita buka air pipe panas, ada kala mula-mula terkeluar dia memang panas sungguh, tak boleh nak kena. Kan? Ataupun air yang telah kita masak guna heater, itu memang panas sungguh. Kalau letak tu melecur, makruh lah tu. Kan? Dan sangat sejuk pun samalah. Sangat sejuk pun sama. Kan kadang-kadang orang dia tak boleh kena air sangat sejuk. Kan? Kadang tu boleh jadi stroke ke sebagainya. Baik. Ustaz, nak tanya sikit, kalau di Malaysia ni payahlah nak dipanggil air musyammas. Cumanya air yang panas keluar daripada pipe tu makruh gitu. Betul. Okey, baik. Makruh. Tapi kalau panas-panas manja tu tak lagi. Panas-panas manja tu dia tak lagi. Dia yang kata kat sini sangat panas dan sangat sejuk. Maknanya dia kata kalau istilah Arab dia harran syadidan wa bardan syadidan. Harran syadidan wa bardan syadidan. Maknanya panas tu panas sangat. Panas-panas manja tu tak apa. Suam-suam kan. Ketiga, suci yang tidak menyucikan. Dia suci tapi tak boleh buat air semayang. Iaitu apa? Air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil. Mudah kata air yang digunakan untuk berwuduk lah. Tapi pada basuhan pertama saja. Contoh, kita ambil air, kita basuh muka yang kali pertama. Itu kalau air tu turun, jadi mustakmal. Okey, kalau basuhan kedua dan ketiga apa? Tak mustakmal. Istilah mustakmal pada basuhan yang kali pertama. Ini untuk wuduk. Pada bab mandi wajib, itu lain. Tu nanti kita akan sebut nanti. Tu kita tak boleh sebut sekarang, nanti kita pening. Pada wuduk, mustakmal dia pada basuhan pertama. Sekali basuh, air yang gugur tu mustakmal. Yang kedua dan ketiga, itu tak dipanggil mustakmal. Katakanlah, kita nak basuh wuduk, ambil satu air, kita letak sini, okey, air tu gugur mustakmal, boleh tak guna untuk basuhan kedua? Tak boleh. Kita kena ambil air baru. Ambil air baru, basuhan kedua. Basuhan kedua, air tu gugur. Ataupun air tu basah kat tangan. Boleh tak guna untuk basuhan ketiga? Boleh. Kita biasa ambil 3 kali kan? Cedok sekali, basuh sekali. Cedok sekali, basuh sekali. Tetapi boleh juga cedok sekali, basuh kali yang pertama tu wajib. Kemudian wajib kita cedok lagi sekali untuk basuhan kedua. Kalau kita nak basuh lah kali kedua. Basuh lagi. Kemudian tak payah ambil air yang baru, basuh lagi kali ketiga. Pun sah. Pun sah sebab itu basuhan sunat. Yang dikira mustakmal pada basuhan yang pertama sahaja pada ketika wuduk. Atau hadas besar ketika mandi wajib. Itu nanti kita akan bicarakan pada akan datang. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis juga dikira mustakmal. Air kita buat basuh berak. Ada air walaupun jernih sekalipun, walaupun berbau wangi. Kan? Sekalipun. Itu mustakmal, tak boleh guna. Jadi dia kata hukum ini berkait dengan hukum penggunaan mesin basuh. Mesin basuh. Kita tengok pada footnote, mesin basuh tu, dia sebut air, kita basuh, contoh kita basuh baju tu ada tahi. Kita basuh pada washing machine. Air tu jadi mustakmal jika tidak berubah. Air tu jadi mustakmal jika tak berubah. Dia bukan jadi najis. Air tu sendiri mustakmal. Jika apa? Tak berubah. Air tu tak keluar jadi macam bentuk tahi, warna tahi, bukan. Air tu jernih je. Jika tidak berubah. Dan timbangan sebelum dan selepas diperah adalah sama. Maknanya timbangan air dalam washing machine tu katakanlah sebelum kita spin ataupun sebelum kita basuh kan. Air yang kita masuk dalam tu maknanya tanpa kita letak baju, katakanlah berat dia, maknanya kita letak dalam 5 liter air dalam washing machine. Dia keluar selepas sama. Kalau tak sama, contoh dia terlebih, dia keluar terlebih, maknanya dia jadi mutanajis. Tapi dalam bab washing machine ni ulama semua dah bahas, maknanya harus guna pakaian yang kita basuh suci, air yang keluar tu jadi mustakmal. Itu mudah kata. Tapi kalau kita memang basuh baju tu berlenjan dengan tahi penuh, maka itu dia lebih berat kepada air tu jadi mutanajis. Jadi sebab tu kalau kita nak masukkan baju ke dalam washing machine, seeloknya kita buang dulu najis,
Maknanya ada kesan-kesan je tu tak apalah. Jadi kalau macam tu itu dikira mustakmal. Kiranya boleh campur ke Ustaz kalau kita basuh baju bersih dengan basuh baju yang ada najis tapi tak banyaklah najisnya. Boleh campur lah. Boleh campur. Kita basuh dalam washing machine tu dia dah settle dah. Mudah kata. Tak jadi najis lah, baju-baju lain tak jadi kotor. Tak jadi kotor. Dan kalau kita basuh baju yang bernajis sahaja pun boleh lah. Kiranya suci dengan washing machine saja. Ya, betul. Sebab dalam washing machine ni dia spin, dia akan keluarkan air. Air tu bukan bertakung, dia akan keluar kan. Dia akan perah tu semua, dia akan keluar. Dia seolah-olah dikira dia dah bilas dalam tu. Faham. Macam tu lah. Jadi hukum washing machine ni ada bahas detail lah dalam, kita tengok dalam fatwa mufti wilayah tu memang ada detail dia sebut. Baik. Habis dah sampai situ. Ada sikit lagi, yang last. Keempat, air yang terkena najis, mutanajis. Tu maksud mutanajis, air yang terkena najis. Itu apa? Air yang jatuh najis padanya. Bukan air yang jatuh air yang jatuh atas najis. Maksud dekat sini air yang maknanya najis tu jatuh atas dia. Tu jadi mutanajis. Tapi kalau air tu jatuh atas najis, lagi sekali, air tu jatuh atas najis, air tu tak jadi mutanajis. Belum lagi. Kan? Kena tengok keadaan dia. Apa keadaan dia? Jika kurang 2 kullah, maknanya kurang daripada isi padu 216 liter, dia kurang. Dikira najis, sama ada berubah atau tidak. Kalau apa? Lebih. Kalau lebih tak najis. Kalau tak berubah. Boleh dilihat semula pada perbahasan di awal tajuk ini. Wallahu alam. Kita habis sampai situ dulu. Kita akan sambung nanti pada bab yang mewajibkan mandi, iaitu ada 6 perkara.